Assalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in muka surah 60. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yajibu qada'uhu las-salati bal yahrumu qada'uha alal aujahi. Puasa tertinggal di sini wajib diqada, sedang solat tidak. Wa yajibu qada'uhu, dan wajib oleh qada'nya, oleh qada' puasa yang diharamkan berpuasa ketika haid dan nifas. Ketika haid dan nifas haram puasa. Kemudian puasa yang ditinggalkan pada masa haid dan nifas tu wajib diqada'kan. La salati ay la yajibu qada'us salah, tidak wajib oleh qada' sembahyang. Hak ni hak ijma' ulama. Wajib qada' puasa yang ditinggalkan pada masa haid dan nifas, tidak wajib qada' sembahyang yang ditinggalkan pada masa haid dan nifas. Ini adalah ijma' ulama. Bahkan haram mengqada'kan solat atas dasar berbagai wajah. Bahkan hak sembahyang yang tak wajib diqada'kan, tiba-tiba rajin kita nak qada', rajin kita nak qada', kita pergi qada' sembahyang, hukumnya adalah haram atas pandangan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Mu'in ni, dan makruh atas pandangan Syekh Ramli jikalau sembahyang tadi diqada'kan. Jadi yang wajib qada' adalah puasa, sebagaimana riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahawa kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salah. Adalah kami ma'asyiral nisa, sekalian perempuan, diperintah akan kami dengan qada' puasa, dan tidak diperintah akan kami dengan qada' sembahyang. Apabila sahabah menyatakan, Aisyah mengatakan nu'maru, diperintah akan kami, yakni yang memerintahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memerintahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahabat mengatakan nu'maru, contohnya diperintah akan kami, siapa yang perintah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memerintah sahabat-sahabat perempuan qada' sembahyang puasa yang tinggalkan pada masa haid dan nifas, dan tidak diperintahkan mengqada'kan sembahyang yang ditinggalkan pada masa haid dan nifas. Jadi pergi kepada persoalan puasa yang ditinggalkan pada masa haid wajib diqada',
Sembahyang yang ditinggalkan pada masa haid tidak wajib diqada. Ini sambungan perkara yang diharamkan apabila haid dan nifas. Mana yang diharamkan? Sembahyang haram bagi perempuan haid dan nifas. Wa qiraatun, terdahulunya membaca Al-Quran, diharamkan bagi perempuan haid dan perempuan nifas. Membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran lah. Membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran sebagaimana terdahulu haram atas orang yang berjunub, orang yang keluar mani, orang yang bersetubuh, berhadas besar janabah, haram membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tidak qasa Al-Quran, qasa zikir, qasa mengajar, qasa ambil hukum di dalamnya sebagai dalil, ambil kisah di dalamnya sebagai nak buat ceramah, contohnya tazkirah, itu tidak diharamkan atas orang yang berjunub dan juga atas perempuan haid dan nifas. Membaca Al-Quran bukan dengan qasa Al-Quran tidak diharamkan. Yang haram qasa Al-Quran, yang haram juga qasa Al-Quran bersama dengan qasa zikir, hukumnya masih lagi haram. Qasa Al-Quran zikir sahaja tidak haram, tidak qasa apa-apa tidak haram. Yang biasa saya tanyanya, hak tidak qasa apa-apa ni, contoh perempuan haid dan nifas, dia nak makan, nak minum, Bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Quran. Perempuan tadi sedang haid sedang nifas, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat tu. Orang haid dan nifas, orang berjunub, haram membaca Al-Quran walaupun hanya satu huruf. Qaf, satu huruf je, haram. Ni Bismillahirrahmanirrahim, oh banyak huruf tu. Haram jikalau qasa Quran. Tetapi terkadang apabila tanya, contohnya orang perempuan ketika haid dan nifas nak makan minum, baca tak Bismillahirrahmanirrahim? Pasti baca. Sedar tak Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran? Oh iyalah ayat Al-Quran. Dan macam mana sedang haid sedang nifas membaca Al-Quran? Ni kadang-kadang tak tahu ni, tak tahu. Oh tak tahu lah, tak tahu. Dan sekarang ni tahu tak hukum haid, orang sedang haid dan nifas haram membaca Al-Quran? Memang tahu. Bismillahirrahmanirrahim, tahu tak ianya ayat Al-Quran? Memang tahu. Dan macam mana dalam keadaan haid dan nifas kamu baca Al-Quran yang kamu sedar hukumnya haram? Kadang-kadang dah reti nak jawab. Tanya, tahu ke tak orang haid nifas haram baca Quran? Memang orang tahu belaka, tak tahu tu jahil sangat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca sebelum makan dan minum, sedar ke tak, tahu ke tak ianya adalah ayat Al-Quran? Memang ayat Al-Quran. Lepas tu kamu haid dan nifas yang kamu tahu membaca Al-Quran tu haram, yang kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, macam mana? Ni kadang-kadang dah tak boleh ya. Dah orang haid nifas haram baca Quran kan? Lepas tu makan gitu. Orang tua marah makan gitu, dia kata makan dengan syaitan. Dan sekarang ni jadi tak tahu nak jawab. Apabila tanya balik, ketika baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan nasi itu, belum makan minum tu, qasa Al-Quran ke tak? Qasa Al-Quran ke tak? Sedar Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran. Tapi masa makan, pada masa haid dan nifas, sebelum makan minum tu, qasa tak sebagai membaca Al-Quran? Tak ada kot dia kata. Dah qasa apa?
Tak tahu dia kata pakai. Pakai gitu je. Macam pesing-pesing kan. Nak makan jadi lidah ni macam apa? Terlancar. Terlancar ni lain maksud. Terlancar maknanya latah. Latah tak ada hukum. Sebab latah sebab tak sengaja. Sebut terlancar ni bukan latah, tapi jadi bas pesing. Nak makan je Bismillahirrahmanirrahim. Kosak Al-Quran ke tak? Tak mari kosak Al-Quran. Dah kamu kosak apa? Tak tahu kosak apa. Itu dia panggil itlaq. Tak ada kosak apa-apa. Tak haram. Kosak zikir tak haram. Kosak Al-Quran haram. Kosak Al-Quran serta zikir masih lagi haram. Tapi pasti tak ada kosak Al-Quran. Tapi tak ada kosak apa-apa. Itu dia panggil itlaq dalam kitab. Tak ada kosak apa-apa, tidak diharamkan. Yang haram membaca Al-Quran adalah dengan kosak Al-Quran. Kosak zikir, kosak mengajar. Sebagai guru Al-Quran, nak mengajar Al-Quran, baca Al-Quran untuk diikuti oleh pelajar. Baca Al-Quran kerana nak memperbetulkan hak pelajar baca salah. Tak apa. Tapi bukan kosak Al-Quran. Kosak mengajar ataupun tidak kosak apa-apa. Dia begini. Dia baca Al-Quran ni jadi hukumnya baca Al-Quran lah. Melainkan apabila dia panggil ada sarif. Dia panggil sarif ni perkara yang menghalang daripada baca Al-Quran. Apakah perkara yang menghalang daripada membaca Al-Quran? Hadas besar, janabah ataupun haid dan nifas. Jadi hadas besar ni lah yang menjadi sarif, yang menghalang daripada baca Al-Quran. Tiba-tiba pergi baca juga, tidak akan dihukumkan membaca Al-Quran selagi tidak kosak Al-Quran. Adapun macam kita ni hak tak ada sarif ni, baca je Al-Quran, dihukumkan kita membaca Al-Quran. Sebab kita tak ada sarif, kita bukan berhadap besar. Jadi orang yang ada sarif, orang yang berhadap besar, baca Al-Quran, tidak akan dihukumkan membaca Al-Quran selagi tidak dikosakkan Al-Quran, ataupun selagi tidak dikosak Al-Quran serta dengan kosak umpama zikir contohnya, barulah dihukumkan membaca Al-Quran, barulah hukumnya adalah haram. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in kita ni nyatalah yang diharamkan bagi orang yang berjunub haram wa qira'atu Qur'anin biqasdih, terdahulu membaca Al-Quran yang diharamkan adalah dengan kosaknya kosak Al-Quran. Sama juga bagi perempuan haid dan nifas, haram membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. Kemudian atas orang haid dan nifas ni, perkara yang diharamkan samalah. 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub. Orang berjunub haram membacanya, haram sembahyang, haram tawaf, haram sentuh Al-Quran, haram menanggung Al-Quran, haram berhenti dalam masjid, haram membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub. Keenam-enam ini juga diharamkan atas perempuan haid dan nifas. Kemudian ada tambahan pula, lebih daripada 6 perkara tadi yang diharamkan atas orang berjunub, diharamkan atas orang haid dan nifas. Sebab apa? Sebab berjunub hadas besar, haid dan nifas hadas besar. Tapi hadas besar junub, janabah kerana bersetubuh ataupun keluar mani, hadas besar yang pertengahan dia panggil. Adapun hadas besar haid dan nifas dipanggil hadas besar yang aghlas, yang lebih kerah. Hadas besar janabah bila-bila masa boleh terangkat hadas besar dengan mandi wajib. Hadas besar haid dan nifas tak, selagi tak kering, tak boleh nak mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Jadi haid dan nifas ni hadas besar yang lebih keras daripada hadas besar kerana berjunub. Jadi
6 perkara yang diharamkan atas orang berjunuk tadi ni, atas orang haid dan nifas ada lebih lagi lah. Sebab dia ada besar yang lebih aghlas. Terdahulu orang yang berhadas kecil, 4 perkara je. Dah dia hadas kecil je. Orang berjunuk 6 perkara, padanglah dia hadas besar walaupun pertengahan. Orang yang berhadas kecil, hadas kecil. Jadi 4 je lah. Sembahyang, tawaf, menyentuh Al-Quran dan menanggung Al-Quran. Sebab dia hadas kecil. Ni hadas besar, haid dan nifas. Dia ada pula tambahan yang diharamkan atas orang haid dan nifas, yang tidak diharamkan atas orang yang berjunuk. Mana yang dinyatakan di sini? Wasaumun, dan puasa. Satu je. Tapi dalam I'anatul Talibin, syarah kepada Fathul Mu'in ni, dia ada tambahan lagi lah 2-3 perkara lagi yang diharamkan atas perempuan haid dan nifas. Cuma dalam Fathul Mu'in ditambah 1 sajalah, iaitu puasa. Haram puasa. Adapun orang berjunuk tidak haram puasa. Mana orang yang berjunuk yang berpuasa? Orang yang berpuasa dalam keadaan berjunuk. Contohnya macam mana? Dia malamnya dia bersetubuh, dia berhadas besar. Dia bangun pagi tu, maknanya ngam-ngam dengan makan sahur je. Kalau nak pergi mandi wajib, tak makan sahur lah jawapan dia. Maka dia pun makan sahur, kemudian dia mandi wajib selepas daripada masuk waktu subuh. Jadi apabila dia mandi wajib selepas masuk waktu subuh, bererti ketika bermulanya puasa dalam keadaan berhadas besar junub. Haram ke tak? Tak. Makruh jua. Andai kata orang haid nifas haram puasa, orang berjunub tak haram puasa, tapi makruh lah. Sebab orang yang berjunub ni disunatkan mandi sebelum masuk subuh. Sebab mandi wajib ni dia nak kena sungguh sikit. Di tempat-tempat yang belipak-belipak, yang bertutup-bertutup tu nak kena sungguh sikit. Jadi kalau mandi lepas daripada masuk waktu subuh, mandi selepas daripada sudah bermula puasa, nak kena jaga pula supaya air tidak termasuk ke dalam rongga. Masuk air ke dalam rongga jadi batal pula puasa. Jadi sebab itulah disunatkan mandi wajib sebelum daripada masuk waktu puasa, iaitu masuk waktu subuh. Tiba-tiba tak sempat nak mandi, dia mandi selepas masuk waktu subuh, maknanya mula puasa dalam keadaan berjunub, kemudian baru mandi. Hukumnya makruh juga, tidak diharamkan berpuasa bagi orang yang berjunub. Tu kita kata dia dia berjunub sekejap je lah, dah nak main subuh kan. Masuk waktu subuh tu dia mandi dah, tapi puasa dah. Ada orang tanya pula macam mana dia mandi pagi benar dah, subuh dah semayang. Kata pelik pula tu, puasa dah semayang. Tak kira lah dia kata macam mana tu. Mana kalau dia mandi lewat dah pukul 7, pukul 8, puasa banyak dah tu, puasa lama dah tu, baru dia mandi. Sekali pun puasa dia tetap sah. Makruh kerana dia lambat mandi. Hak tinggal subuh tu, hak tu dah sebesar lain lah pula tu. Mana saya sebut tadi tu, masuk tu subuh dia tak mandi lagi, tapi sekejap tu dia mandi dah. Mana kalau lah berpuasa tu dalam keadaan sekejap je lah berjunub. Tapi kalau dia tak sampai subuh, dia mandi pukul 7, pukul 8, berapa jam dia berpuasa dalam keadaan berjunub, makruh. Makruh je. Tak main subuh? Main subuh tu kira lain tu. Tu dah sebesar. Hak berjunub dia tu. Dah kalau pukul 7 baru mandi. Dah subuh pukul 6. Sejam dalam keadaan berjunub. Makruh. Tak haram. Yang haram berpuasa adalah orang haid dan orang nifas, bukan orang yang berjunub. Dia tidur tengah hari, tiba-tiba bermimpi keluar mani. Berjunub juga. Tak batal puasa. Dia berjunub tak batal, tak haram puasa. Cuma disunatkan mandi wajib segera, sunat mandi segera.
Zuhur lambat lagi dia kata. Nak mandi lambat lagi makruh. Sebab apa? Berpuasa dalam keadaan berhadap makruh lama jadi. Dia tak mandi lagi lah zuhur lambat lagi contohnya. Dia bermimpi pukul 10 pagi ke pukul 11 pagi tak kira lah. Disunatkan bangun tu mandi selalu. Sebab kamu sedang berpuasa. Takkanlah nak berpuasa dalam keadaan berhadap tambuh tak mandi lagi. Nak tunggu zuhur contohnya. Makruh Haram ke tak? Tak. Orang berjunub tidak haram puasa. Yang haram puasa adalah orang haid dan orang nifas. Orang haid, orang nifas ni bila pula dia puasa? Bila dia haid memang dia tak puasa dah. Dia puasanya bila? Dia orang haid dan nifas ni hak timbul lah, hak timbul. Hak minggu lepas sebut dah. Kalau haid dan nifas kering di waktu sahur, dia wajib mandi segera untuk semayang fardu isyak. Sebab waktu sahur adalah waktu bagi solat isyak. Bila sudah suci daripada haid dan nifas, minggu lepas cerita dah syarat wajib sembahyang, maka berkewajipan sembahyang. Jangan duk tanyalah, dia kerehit waktu sahur tapi dia tak mandi sebab dia nak kejar kepada sahur. Dia mandi selepas daripada masuk tu subuh. Maknanya dia sudah suci daripada haid dan nifas. Sebab haid dan nifas sudah kering pada waktu sahur contohnya. Bila sudah suci dia haid dan nifas, tak haram dalam puasanya. Maknanya dia dalam keadaan berhadap tapi sudah suci dia haid dan nifas. Yang haramnya berpuasa sedang haid. Haram berpuasa sedang nifas. Sekarang haid sudah kering, sudah tidak ada. Nifas sudah kering, sudah tidak ada. Tetapi dia masih lagi berhadap masuk tu subuh dia belum mandi. Kerana kering haid, kering nifas, puasanya tidak haram, makruh juga. Tetapi tak boleh buat gitu. Sebab waktu sahur suci haid dan nifas adalah waktu bagi solat isyak. Wajib mandi segera untuk solat isyak. Sempat sahur ke tak sempat sahur ke, sahur sunat juga. Ni saya sebut dalam lepasnya. Biasa ditanya dalam soalan-soalan saya terdengar dalam radio ketika bulan Ramadan. Dia tanya berkaitannya haid dia kering tengah malam. Mana waktu isyak dia tidur tu haid dia lagi. Dia bangun pagi pukul 4 ke apa, tengok haid dia sudah kering. Tapi dia segera kepada siapkan sahur. Maknanya dia mandi lepas masuk subuh. Dia tanya sah tak puasa? Puasa memang sah, tapi kamu sudah meninggalkan semayang isyak. Macam mana kamu nak berpuasa dalam keadaan kamu semayang tak cukup? Dia tak sedar kepada kewajipan semayang isyak. Pukul 4 pagi tu waktu isyak, wajib mandi segera untuk solat isyak, kerana barulah bersahur. Tapi kalau semata-mata tanya puasa, memang puasa sah. Tapi dia tak sedar di situ dia sudah meninggalkan satu kewajipan yang lebih besar daripada kewajipan puasa Ramadan lagi. Sembahyang, kewajipan sembahyang dengan kewajipan puasa, besar kewajipan sembahyang lah tiang agama. Dia tinggal kewajipan sembahyang isyak, dia hanya tanya bab hukum puasa. Kebetulan pula yang jawab tu pula hanya jawab puasa saja. Puasa awak sah tu je. Jadi hak isyak tu, sembahyang isyak tidak diperingatkan. Soalannya tidak ada tanya bab solat. Betul. Soalan tanya bab puasa. Sepatut yang ditanya tu jawablah soalan puasa sah. Tapi kamu macam mana dengan solat isyak? Tak boleh buat seumpama tu. Kamu tak boleh mandi lepas daripada masuk waktu subuh. Kamu wajib mandi segera untuk solat isyak. Jadi yang bertanya mungkin tak perasan solat isyak. Jadi yang ditanya pula tak terfikir barangkali nak memperingatkan bahawa tak boleh buat seumpama tu. Sebab apa? Sebab tinggal semayang fardu isyak. Jadi berkaitan dengan orang haid ni berpuasa, dia begini. Hak tengah-tengah haid tak ada orang puasa. Hak timbulnya dia suci, dia berpuasa.
Dia puasa sebelah petang kedatangan haid. Sejam laginya nak masuk waktu maghrib. Setengah jam laginya nak masuk waktu maghrib. Tiba-tiba keluar darah haid. Lapar sehari dah. Tinggal sejam laginya untuk maghrib keluar darah haid. Lepas tu macam mana? Puasa tu qadanya sejam sudahlah. Gurau. Jangan pakai betul benar. Qada sehari lah, mana ada qada sejam. Tapi laparnya memanglah sehari. Laparnya sehari. Maknanya dekat nak buka puasa sejam tu mari haid. Tiba-tiba dia sedang haid. Dia kosak di hati nak menyudahkan puasa sampai ke maghrib juga. Esok barulah tambah puasa. Hukumnya haram. Ni. Orang yang haid haram berpuasa. Dia berpuasa ni dalam keadaan suci. Sejam lagi nak masuk waktu maghrib datang haid. Dikira dia nak sudah. Dia nak sudah lah sejam lagi tu. Esok tak puasa dah lah esoknya. Ni hari ni puasa dah ni. Dia kosak di hatinya, dia nak sudah puasa. Maknanya dia kosak puasa dalam keadaan sudah datang haid. Hukumnya haram. Ini kata orang haid haram puasa ni. Orang yang betul-betul sedang haid tak pernah puasa. Hak puasa suci ni. Haid mari waktu petang ni. Ni hak timbul. Orang sedang haid betul-betul berpuasa. Tak ada lah hak tu. Cuma hak saya pernah dengar lah. Tapi dia bukan berpuasa orang kali. Saya pernah dengar. Budak perempuan. Dia haid. Tapi tak makan. Kawan dia kata, kenapa kamu tak makan? Sebab perempuan haid tidak disunatkan imsak. Tidak disunatkan tahan diri daripada makan dan minum. Kenapa kau perempuan haid diharamkan puasa? Sebab agama nak jaga. Nak jaga perempuan tu. Yang mana haid tu sudah melemahkan tubuh perempuan. Berpuasa pula selapis lagi jadi dua perkara yang melemahkan tubuh perempuan. Sebab tu agama mengharamkan puasa bagi perempuan yang sedang haid. Haid tu lemah. Sebab tu perempuan ni pilih haid dia backing. Sebab apa? Dia letih. Kan kadang-kadang kan, backing dia hari ni mai kerja, haid lah tu, uzu. Ke mana? Jadi haid lemah, jadi backing sikit lah. Ke mana kita? Kalau kita letih backing tau. Kalau kita letih backing tau. Backing dengan letih gitulah juga. Jadi haid tu sudah melemahkan. Berpuasa pula jadi melemahkan. Maka tu kena makan. Ada orang kata orang haid sunat imsak. Ni pasal lain. Bukan orang sedang haid. Dia tak puasa kerana haid. Pukul 8 pagi, pukul 10 pagi haid kering. Sunat jangan makan. Ni baru sunat jangan makan. Dia tak puasa haid 5 hari. Hari tu pun masih lagi tak puasa sebab haid masih lagi ada. Pukul 8 pagi ke 10 pagi ke 12 tengah hari ke haid kering. Sudah hilang haid yang melemahkan tubuh perempuan. Dia sedang berada di sehari bulan Ramadan. Sunat imsak dia panggil. Sunat jangan makan, jangan minum. Sunat. Kalau makan juga kenyang. Dia panggil dia duduk tanya. Sunat jangan makan. Kalau makan kenyang. Dia tanya buat apa lagi? Mana kalau makan tinggal perkara sunat. Sunat jangan makan. Ni kata orang haid sunat jangan makan ni. Bukan ketika sedang darah haid. Ketika darah haid makanlah. Haid kering siang hari Ramadan. Sunat imsak dia panggil. Sunat tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Sunat jangan makan, sunat jangan minum, sunat jangan bersetubuh. Sama juga dengan orang yang
berbuka puasa yang dibenarkan pada syarak, kerana dia mari sakit contohnya. Dia mari sakit pelik tu, hukum mana pun dia kena makan ubat. Dia terpaksalah kena berbuka puasa. Dia pun berbuka puasa makan ubat. Hilanglah sakit dia. Puasa dia sudah batal. Dia sudah buka puasa. Lepas dia tu sunat imsak. Gitulah, sunat jangan makan lah. Sunat. Jadi hak mana yang tidak puasa, yang tidak salah pada syarak, sunat jangan makan selepas daripada berbuka itu. Sunat jangan makan. Adapun kalau orang berbuka yang syarak tidak membenarkan, dia wajib imsak. Dia berbuka syarak tidak benarkan, berdosa, haram, dosa besar. Dia makan pula haram pula. Dia makan pula haram pula. Dia makan pula haram pula. Jangan ingat orang yang berbuka puasa yang tidak dibenarkan pada syarak ni hanya berdosa pada mula-mula makan. Hak makan yang membatalkan puasa saja haram. Tidak. Orang yang berbuka puasa yang syarak tidak benarkan, berbuka puasa tu haram, dosa besar dah. Selepas daripada tu wajib dia imsak. Wajib imsak. Makan berdosa, makan berdosa, minum berdosa. Anda panggil wajib imsak. Hak berbuka yang syarak tidak benarkan, berbuka yang berdosa, wajib kena imsak selepas berbuka tu. Hak batal tu berdosa besar dah. Wajib imsak kemudian. Adapun kalaulah berbuka yang syarak benarkan kerana dia mari sakit tadi, maka lepas daripada tu makan pun tak apa, cuma sunat je imsak. Pada ni sama juga tadi, perempuan haid dia tak puasa awal pagi tu sebab syarak tidak membenarkan dia puasa, maka dok puasa hari tu tak salah sampai masa kering haid. Hak tak puasa, hak tak salah ni sunat imsak. Orang yang musafir syarak membenarkan berbuka puasa, siapa je rumah tak panggil musafir dah, panggil bermukim, sunat imsak. Sunat jangan makan lah. Sunat ni faham tak ni? Kalau makan jangan duk tanya lah. Sunat imsak, sunat tinggal makan, tinggal minum. Hak pada masa musafir tu makan lah. Sekarang ni betul lah kamu musafir tadi. Sekarang ni kamu musafir ke kamu bermukim? Kamu sudah bermukim, bukan musafir lagi. Maka disunatkan kamu imsak. Jadi makan. Sunat je imsak sebab dia berbuka tu syarak benarkan. Hak berbuka yang syarak tidak benarkan barulah wajib imsak. Dia satu je, tak salah, syarak tak ambil salah, tetapi wajib imsak. Satu je. Orang yang lupa niat malam, dia lupa niat malam, tak berdosa, bukan sengaja. Tapi siang hari puasa ke tak? Tak puasa lah sebab dia lupa niat malam. Wajib imsak. Makan haram. Ni ada orang peseng, satu keluarga terlepas sahur. Lepas tu dia kata tak puasa kita sekeluarga. Sebab apa? Sebab tak makan sahur. Tak makan sahur pun wajib puasa. Tak niat lah dia kata. Kita duk niat semuanya niat waktu sahur. Bila tak bangun sahur tak niat, dia kata Allah tak niat. Sebelum tidur tak niat nak puasa ke esok hari. Dia kata tak niat. Jadi maknanya dia tak niat puasa, maka tak ada lah puasanya. Dia masuk pagi-pagi. Sebab apa? Sebab dia bukan sengaja tak mau puasa. Dia lupa niat malam. Lupa niat ni tak berdosa sebab bukan sengaja. Tapi tak puasa tu, walaupun tak puasa tu tak salah, sebab kerana lupa niat yang tak berdosa, wajib imsak. Makan haram, minum haram, wajib imsak. Hormati bulan Ramadan. Sebab kerana wajib imsak,
bagi orang yang lupa niat malam lah, dia haruskan kita turut pandangan mazhab Maliki, hak kita niat malam pertama untuk puasa 1 bulan. Nawaitu sauma Ramadan, saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Lupa niat di tengah-tengah bulan tu, kita boleh taklid mazhab Maliki. Sebab kalau pakai mazhab Syafi'i, puasanya tidak ada, makannya diharamkan. Lapar macam orang lain juga. Pakai mazhab Maliki lah, puasa tu sah. Sebab pakai niat hak malam pertama. Sebab mazhab Maliki untuk puasa sebulan memada niat untuk malam pertama sekali saja cukup. Sebab kalau kita lupa niat, pakai mazhab Syafi'i tidak berpuasa, kalau makan halal tak apa, kenyang, qadaklah sehari, apa masalahnya? Tapi kita kenyang. Dah mazhab Syafi'i, lupa niat malam, kamunya tidak berpuasa. Tidak berpuasa kamu tidak berdosa, sebab bukan sengaja lupa niat malam, wajib imsak. Dia hak wajib imsak ni hak berdosa, hak sengaja berbuka. Hak tak berdosa, haid sebelah pagi tu, sunat imsak je. Terpaksa makan ubat membatalkan puasa, sunat imsak je. Berbuka pada masa musafir sampai di rumah, tak berdosa tak puasa, sunat imsak je. Dah dia tak berdosa, sunat je lah imsak. Lupa niat malam pun tak berdosa juga, tapi hukumnya lain, wajib imsak. Haram makan, haram minum. Oh, kalau gitu kena lapar juga. Pakailah pandangan mazhab Maliki, hak niat malam pertama tu memada untuk 1 bulan. Ada ni. Jadi orang kata orang haid sunat imsak ni kena ingatlah, orang haid sunat imsak, orang haid sebelah awal tu, sampai pukul tengah hari haid dia kering, tak puasa, sunat imsak. Orang yang perempuan yang sedang haid, dia kena makan. Saya cerita mula-mula tadi tu ingat lagi. Hak muka pintu cerita tu ingat lagi lah, walaupun pergi ke lain pun ingat lagi. Kena ingat hak mula-mula tu, tidak kelang kabut lah. Hak saya cerita ni gini, budak perempuan ni dia haid, tapi dia tak makan. Dia tak makan, dia tak minum. Kawan dia tanya, kenapa kamu tak makan? Aku nak puasa macam kamu sebab aku tak mau qada akan datang. Ada pula seumpama tu, ambil mana tak tahulah. Ini cerita sungguh. Jadi sekarang haid, tak puasa tapi tak makan. Sebab apa? Sebab tak mau qada. Maksudnya apa? Maksudnya puasa juga ke macam mana? Ke tak puasa tapi lapar 30 hari juga qada ke mana? Dia tak makan, alasannya dia tak mau qada puasa. Jadi seolah-olah dia puasa juga. Ni sedang haid ni. Jadi kawan dia pelik lah, orang haid makan lah. Kenapa tak mau makan? Kamu bukan berpuasa. Dia boleh jawab, saya tak mau makan macam kamu juga yang sedang berpuasa, sama lapar, sebab saya tak mau qada, dia kata. Ni bukan ambil ilmu mana-mana ni, hak dia reka sendirilah maksud dia nya. Memang sah reka sendiri ni. Tapi maksudnya apa? Kosak puasa, niat puasa, sedang haid, haram lah. Orang haid haram berpuasa. Apa ada ni? Kosaknya apa? Bukan kosak puasa, cuma tak mau qada. Tak mau qada tu dosalah pulaknya. Jangan budak-budak learning kalau mak ayah tak peringat, hak tadi ni hak tak betul sangat lah ni. Hak tak betul sangat ni. Hak memang haid tidak puasa lah, tapi tak qada. Kenapa kamu tak qada? Saya bukan tak mau puasa, Allah nak darah haid, dia kata. Bukan salah saya. Sedap dia jawab. Ni nyakit belaka lah ni. Jadilah kau tahu belaka ni. Hak tadi tu pelik, dia tak makan terus kerana dia tak mau qada. Apa kosak dia pada masa tak makan tu, wallahu a'lam. Kalau kosak puasa haram lah sebab dia haid. Ada hak memang tak puasa lah, dah haid puasa hak benda. Dah dia puasa haram puasa, dia tak puasa.
Tapi kenapa kamu tak qada? Saya bukan sengaja tak ambuh puasa. Hei, Tuhan mak hari kan. Saya tak ambuhlah qada. Sebab apa? Sebab orang lain makan belaka. Takkan saya nak qada puasa. Nak lapar pula. Dia buat alasan gitu. Ada yang seumpama tu. Memang tak qada. Memang tak qada. Berdosa lah. Lakar tahun. Masuk tahun depan, berdosa. Kena bayar fidyah lakar tahun. Berdosa tu berdosa dah. Tapi tak mau qada kenapa? Kerana dia kata bukan saya tak mau puasa, darah haid yang mari. Salahnya salah darah haid lah bagi dia. Terpaksalah tak puasa, dia tak mau qada. Tapi saat ni tu pelik. Dia tak makan. Jadi seolah-olah macam puasa juga. Tapi kosak puasa ke dah? Tu Allahu a'lam lah. Kalau kosak puasa berdosalah sebab dia haid. Jadi kata orang haid haram puasa ni macam tu tadi. Dekat nak maghrib mari haid. Dia pun kosak di hati nak meneruskan puasa sampai ke maghrib. Esok barulah dia tak mau puasa. Kosak seumpama tu hukumnya haram. Ada. Tapi kalau dia tak makan, tapi dia tak kosak puasa, tapi kenapa tak makan? Nak makan warna anak ada. Nak makan ni kena makan jauh-jauh daripada anak. Malah makan. Jadi makan bersama dengan orang berbuka puasa. Kamu datang haid dah tadi. Kamu kosak puasa ke tak? Tak apa. Jangan kosak puasa sudahlah. Adakah wajib kena minum air juga sikit? Nak membatalkan puasa? Adakah wajib kena makan pula kuih sutir untuk membatalkan puasa? Sebab ada raja gitu tu. Dia kata wajib kena minum air setegak untuk membatalkan puasa. Wajib kena makan kuih sutir untuk membatalkan puasa. Kata, mari haid tu puasa batal tak lagi? Keluar darah haid tu puasa batal tak lagi? Lepas tu, nak membatalkan puasa yang sudah batal. Nak membatalkan puasa sudah batal? Tak adanya kena makan. Cuma jangan kosak berpuasa. Sebab sudah datang haid, kamu sudah batal puasa, kamu haram berpuasa. Jangan kosak puasa. Jangan niat puasa lah maknanya. Macam mana jangan niat puasa? Allah payah nak ajar. Minum air kat setegak, senang, sahih dak puasa. Ambil kau kuih sutir makan, sahih dak puasa. Timbul gitu orang kali tau. Jangan kosak puasa. Jangan niat nak muruskan puasa. Jadi macam mana jangan kosak puasa tu? Nak kena ajar pula. Macam mana? Jangan kosak puasa. Sahaja aku sudah tidak puasa gitu. Kerana haid sudah datang petang ni. Tu kan mana? Dok kosak puasa lah. Dok puasa dah. Tapi kenapa tak makan? Malah nak makan. Kamu puasa ke dok? Puasa apa batal dah? Mari. Tak ada masalah lah. Tapi kalau meneruskan kosak untuk beribadah puasa dalam keadaan syarat sudah tidak cukup, hukumnya haram. Bandingannya begini. Kita semayang, lepas salam yang kedua kita kentut. Lepas salam kedua kita pun lepas salam pertama rukun semayang kita pun kentut. Kita salam yang kedua hukumnya haram. Lepas salam pertama baru kentut, selesailah rukun semayang. Salam pertama lah rukun semayang yang terakhir. Salam kedua tu sunat hay'ah je. Jadi lepas salam pertama dia pun kentut, dia berhadap kecil. Tiba-tiba di salam yang kedua haram. Kenapa? Kerana kamu melakukan rupa sembahyang salam kedua walaupun bukan rukun, ianya masih lagi perbuatan sembahyang, dipanggil ekor sembahyang dalam keadaan syarat cukup ke tak? Suci daripada hadas kecil, syarat tidak cukup. Kamu masih lagi buat perkara yang rupa sembahyang, hukumnya haram sebab syarat sudah tidak cukup. Kamu meneruskan puasa juga walaha syarat sah puasa, suci dari haid dan nifas, datang haid batal, kamu kosak di hati nak meneruskan ibadah yang sudah batal, maka haram. Gitu je lah. Bukan hak salam kedua tadi lepas berkentut pada kecil, pandangan muktamad haram lah semayang okey je sah. Pandangan dhaif kata
jatuh batal semayang. Salam pertama kentut, selesai semayang dah. Tak batal semayang sebab selesai dah rukun. Salam kedua, pandangan dhaif kata haram serta semayang jadi batal. Pandangan muktamad dak lah. Tak batal semayang tu, tapi haram. Kenapa? Kerana melakukan rupa sembahyang salam kedua dalam keadaan syarat untuk sah semayang, suci daripada hadas kecil sudah tidak ada. Sama dengan kosak di hati nak meneruskan puasa dalam keadaan syarat sah puasa, suci daripada haid dan nifas sudah tidak ada. Jadi meneruskan kosak ibadah dalam keadaan sudah batal, hukumnya adalah haram. Itu contoh orang yang haid berpuasa haram tu. Bukan orang haid puasa betul ni. Orang yang berpuasa datang haid, dia masalah kosak untuk meneruskan puasa. Ini yang diharamkan atas orang haid, iaitu berpuasa. Yang tidak diharamkan atas orang yang berhadas besar, orang hadas besar janabah. Cuma kita belum habis lagi lah beberapa perkara yang diharamkan atas perempuan yang haid. Jadi kita nak masuk lagi lah perenggan paling bawah tu. Perenggan paling bawah, wa taharatus saniyatu al-ghuslu, itu memang tajuk lain. Ini tajuk pembicaraan berkaitan dengan mandi wajib. Jadi minggu depan kita baca tempat yang sama, sambung balik berkaitan dengan beberapa perkara lagi yang diharamkan atas orang haid dan orang nifas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.